Baik, Assalamualaikum dan bertemu kembali dalam slot yang seterusnya. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, saya harap semua pelajar yang menyertai kuliah Google Meet ini pastikan anda berada dalam kedudukan yang betul, pada aras mata yang betul, dan juga saya harap jangan rakam sesi pembelajaran ini kerana saya telah merakamnya, dan pastikan etika e-tutorial ini dipatuhi, sebab um, bagi mengelakkan sebarang permasalahan yang berlaku ataupun gangguan yang berlaku. So apa yang penting, lihat pada kamera, lensa kamera pada paras mata, pastikan pencahayaan sesuai, gunakan pakaian yang betul, yang bersesuaian, tumpukan perhatian semasa sesi pengajaran, dan adakan sesi soal jawab. Bertanya soalan itu tidak menjadi masalah untuk saya menjawabnya, dan yang pentingnya buka kamera apabila kuliah bermula. Jangan biarkan saya bersendirian. Sebaiknya buka kamera dan tutup audio, dan pastikan saya melihat anda seperti mana dalam keadaan kuliah yang sebenar. Baik, dan yang seterusnya, saya teruskan saya punya pembelajaran, iaitu hari ini yang mana saya akan mulakan dengan topik yang pertama, iaitu topik yang akan membincangkan kemahiran yang dijangka pada abad ke-21 ini dan peranan pelajar, persekitaran pembelajaran, dan juga serta ciri-ciri pelajar untuk abad yang ke-21 ini. So pelajar boleh lihat apa yang terkandung dalam table of content, ataupun dalam isi kandungan, apa di antara beberapa perkara. Ada 4 perkara yang perlu dipelajari untuk topik ini. Baik, so untuk learning outcome untuk subjek ini, at least di akhir pembelajaran pelajar dapat explain skills required by 21st century learner, yang menerapkan bagaimana kemahiran diperlukan untuk menjadi pelajar PAK 21, dan list down rules, menyenaraikan peranan-peranan pelajar abad ke-21 dan menguraikan persekitaran pembelajaran abad ke-21, dan identify your characteristic sebagai pelajar abad ke-21. Jadi ini adalah di antara learning outcome yang perlu dicapai oleh pelajar, dan saya sangat berharap semua pelajar memahami apa yang kita maksudkan untuk topik yang pertama ini. Baik, so untuk objektif khusus ini juga, saya juga mengharapkan pelajar dapat menghurai dengan menggunakan ciri-ciri yang dikehendaki pada tahap kecilikan abad ke-21, yang menunjukkan kemahiran pemikiran yang kritis dan kreatif, dan critical thinking, yang menunjukkan kemahiran komunikasi, kemahiran kolaborasi, mempamerkan ciri-ciri warga dunia global yang mampu diwujudkan persekitaran yang sepatutnya. Baik, so seperti yang saya ingatkan, tempoh hari kita ada soalan yang dalam tugasan yang pertama, yang terkandung untuk 60%. So nanti saya akan dedahkan soalan yang sepenuhnya. Ini yang saya paparkan ini adalah soalan daripada semester lepas, bagaimana kita mengurai, bagaimana kita menjawab persoalan berdasarkan kepentingan kita sebagai pelajar abad ke-21. So untuk 21st century ini, so saya harap semua pelajar faham kita ni abad sekarang 21, sebelum ni abad ke-20, 19 dan sebagainya. Jadi bila orang bertanyakan tentang abad ke-21, so saya harap pelajar faham, bermakna kita ni berada dalam, bila kita berada dalam abad, dan sesuatu abad itu menunjukkan kita telah melalui 100 tahun yang lalu. So sekarang kita berada dalam 21st, kita ada dalam Januari 2001 sehinggalah 31 Disember 2100 nanti, maka akan beralihlah kepada 22nd century. Itu yang saya maksudkan 100 tahun untuk satu abad. Baik, pelajar abad ini perlu lebih fleksi, bijak menyesuaikan diri dengan peranan-peranan dalam berbagai bidang. Institusi pendidikan yang berinovasi lantas membentuk ruang dan juga kaedah pengajaran yang dahulu yang agak kurang sesuai, dan sekarang diubah ataupun mengikut era digital, lebih-lebih lagi selepas daripada pandemik
Maknanya sekarang ini masyarakat kita makin terdedah, bukan terdedah lagi, memang terdedah dengan senario teknologi. Pelajar-pelajar kita daripada pelajar tahun 1 hinggalah tahun yang berikut-berikutnya, sehinggalah semua hingga ke peringkat universiti, semuanya menggunakan era digital untuk tujuan pembelajaran. Sebab itu juga kita hari ini dapat bertemu secara atas talian juga. So kaedah pengajaran dulu memang kurang sesuai dalam menyediakan para pelajar untuk menjadikan pekerja berdaya saing dalam era digital. So sekarang ini kita perlu mengambil kira dalam peluang-peluang pekerjaan juga sekarang ini banyak kepada keperluan kemahiran teknologi memang amat diperlukan untuk membuktikan kita boleh berada dalam situasi yang baru, dalam bisnes yang baru, ataupun dalam pengajaran yang baru, ataupun dalam menyelesaikan masalah cara baru. So itu adalah keperluannya. So 21st century skills ini memang kita ada learning and innovation, kita ada metacognitive skills, apa yang perlu kita lakukan, kita perlu mahir dalam digital skills, dan juga kita career and life skill juga berubah. So sebab itulah dalam 21st century ini semua perkara perlu diubah suai untuk memastikan kita dapat berada dalam kedudukan situasi yang semasa. Maknanya bila di pejabat kita menggunakan teknologi, maknanya dengan adanya kemahiran tentang teknologi kita dapat menyelesaikan masalah yang ada di pejabat dengan cara yang mudah. Baik, kemahiran 4K dalam abad ke-21, 4K ataupun 4C ini, so pelajar memang sangat perlu kreatif membina penyelesaian masalah. Ada kemahiran berfikir, maknanya pelajar abad 21 mesti mahir menyelesaikan masalah, mesti mahir berfikir, mesti kreatif dan tahu berinovasi, mahir berkomunikasi secara berkesan dan mahir berkolaborasi, celik digital dan sebagainya, sebab kalian adalah tenaga pekerja pada abad ke-21. Jadi ini adalah era baru. So jangan jadikan teknologi itu sebagai animal, dan jangan juga jadikan teknologi sebagai bila dengar saja perkataan teknologi, you akan jadi teknofobia. So elakkan teknofobia ataupun takut dengan teknologi. Sebaiknya ada pemikiran kreatif. 4K itu adalah kritis, kreativiti, kolaborasi dan juga komunikasi. So itu adalah di antara 4K yang perlu ada sebagai pelajar dalam abad ke-21 ini ataupun dalam generasi masa sekarang ini. At least pelajar mampu berfikiran kritis. Berfikiran kritis maknanya berfikir jauh daripada apa yang saya jangkakan. Creativity maksudnya you pandai create, pandai bina soalan, pandai menjawab, ataupun membina apa-apa jua penyelesaian masalah. Kolaborasi maknanya pelajar saya harapkan boleh berkolaborate dengan pelajar-pelajar yang lain, masuk dalam forum My Inspire, tanya soalan, jawab soalan kawan, tanya saya, dan beri komen terhadap apa jua yang ada dalam mana-mana ruang yang ada untuk kita berbincang. Komunikasi, anda perlu menyampaikan idea dengan cara yang terbaik. Contohnya apa yang saya lakukan sekarang, saya rasa ini adalah cara komunikasi yang baik sebabnya memandangkan saya tidak ada di lokasi pada masa hari ini, tapi saya telah menggunakan teknologi untuk merakam dan mengajar seperti biasa seakan-akan saya berada di depan pelajar-pelajar sekalian. So ini adalah di antara kemampuan setiap individu ataupun saya cuba elakkan saya daripada teknofobia. Saya tidak mahu teknofobia, so saya nak saya belajar dan saya gunakan OBS, saya gunakan OBS untuk merakam apa yang saya paparkan pada hari ini, dan saya boleh adjust. Di belakang saya ini sebenarnya adalah green screen yang saya letakkan sepanjang lebih kurang dalam 10 kaki yang saya adakan bagi mengelakkan gangguan ketika saya berkomunikasi dengan pelajar saya. Bagi menggalakkan pelajar saya boleh berkolaborate dengan saya, dan saya rasa saya kreatif sebab saya menggunakan skrin hijau untuk membuang saya punya gambar background, gambar yang dalam situasi bilik saya, dan saya fikir ini adalah satu pemikiran kritis yang boleh kita selesaikan masalah. Baik, so
4C of the 21st century skills ini, able to solve problems. Untuk critical thinking, kita akan you are able to solve problems. So whatever problems yang ada, seperti yang saya alami hari ini, saya berhadapan dengan masalah untuk berada di depan skrin, sebab saya terlibat dengan permainan ataupun game pertandingan kejohanan di Melaka. So saya akan menyertai pertandingan dua bowling dan juga bola tampar. So untuk mengelakkan permasalahan kepada pelajar, saya cuba selesaikan masalah saya dengan cara yang terbaik. Baik, kemudian creativity, you are able to innovate. So maknanya kita dekat sini sekarang ni, kita memang perlu ada pemikiran di luar kotak itu. Think outside the box itu memang adalah satu keperluan pada masa hari ini. You are able to work together and interact dengan each other, maknanya collaborate. So dan kita juga mampu berkomunikasi. At least pelajar di depan saya sudah boleh, you are able to convey ideas in the best manner. At least you dah dapat tahu caranya. Bila saya buat cara begini, you dah ada idea cara macam mana untuk mengadakan satu pembentangan yang baik untuk subjek-subjek lain di semester-semester yang akan datang. So jangan takut untuk gunakan perubahan. Baik, peranan pelajar abad ke-21 yang pertamanya mesti ada sikap ingin tahu. Okey? Ingin tahu dan gunakan sumber-sumber maklumat yang sedia ada. Maknanya maklumat sedia ada ini termasuklah bahan-bahan sumber yang terlalu banyak dalam internet. So dalam internet terlalu banyak bahan yang boleh kita cari maklumat. Melanjutkan pembelajaran, cari, baca, analisis, nilai maklumat, bincang dan kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Ini adalah ciri-ciri ataupun peranan pelajar yang berada di abad sekarang. Hasilkan ilmu, susun nota agar lebih bermakna dan berstruktur. Hari ini saya telah beri ilmu kepada pelajar. So at least pelajar di depan saya sudah ada notanya sendiri, dan cuba buat dalam bentuk peta minda, menyusun nota yang saya berikan dekat sini, untuk dijadikan sebagai nota secara berstruktur dan prepare untuk masa akan datang, digunakan akan datang. Dan saya juga perlu ingatkan, saya juga suka ingatkan bahawa subjek saya ini bukan hanya boleh di-apply pada subjek saya sahaja, malahan pelajar juga boleh apply untuk subjek-subjek yang lain. Jadi, bertanya soalan untuk pantau pemahaman anda, bertanya soalan dengan tepat dan juga yang penting. Baik, untuk sesi kali ini, semua persoalan bolehlah pelajar ajukan dekat bahagian chat. InsyaAllah saya akan cuba jawab immediate, di lokasi perlawanan. Dan insyaAllah juga sebaiknya pelajar tuliskan apa jua permasalahan ataupun persoalan tentang topik ini. Klik dekat My Inspire, ada topik yang pertama. So boleh add new discussion, masukkan soalan di sana dan kita boleh sama-sama berbincang bila sesiapa ada masa yang terluang. Baik, hasilkan ilmu, bertanya soalan, pantau untuk apa maklumat yang dapat untuk diperkembangkan. So saya ulangi, ciri-ciri murid yang diharapkan. Hasil daripada pembelajaran abad ke-21, setidak-tidaknya pelajar di depan saya yakin berkomunikasi, berupaya menghubung kait, bijak menyoal, setidak-tidaknya boleh mengambil risiko. Risiko apa? Risiko salah soalan pun tak apa. Kita masih lagi di peringkat pembelajaran, tidak jadi masalah. Ada sikap ingin tahu, menjana idea, fleksi, membuat refleksi, tidak putus asa, dan perkara yang sangat penting, pelajar abad 21 perlu faham bahawa guru hanya pembimbing, bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan ilmu. Right? So saya harap pelajar faham ini. Saya sebagai tutor, juga sebagai guru mungkin, bukan hanya sebagai pembimbing untuk subjek ini, bukan hanya sebagai pembimbing, tetapi juga dan bukan juga sebagai bukan satu-satunya sumber untuk mendapatkan ilmu. Maknanya pelajar perlu ada cara yang tersendiri, find out, cari maklumat, pergi library,
masuk dalam e-digital library dan boleh cari apa-apa jua maklumat yang lain untuk mengembangkan ilmu. Contohnya, peranan abad ke-21, masuk dalam Google, tekan new tab, tulis dekat situ peranan pelajar abad 21. Pelajar akan dapat lebih daripada 1000 website yang menceritakan ataupun pendapat yang menceritakan tentang peranan pelajar abad ke-21. Alright? So, cuba kaedah yang saya jelaskan ini, dan setidak-tidaknya pelajar juga boleh berdikari, berdikari, maju dalam pengurusan, bersemangat untuk pelajar dan juga prihatin. Prihatin terhadap persekitaran. Sebab topik 9 dan 10 adalah tajuk GCED dan juga alam sekitar. So, kita kena ambil kira bagaimana kita akan sensitif terhadap isu alam sekitar apabila di akhir pembelajaran nanti. So, kita akan bimbing dalam hal ini. So, peranan pelajar dewasa pada abad 21. So, kalau biasanya kita at home dengan in class, so di rumah bersendirian, di kelas bersama dengan rakan-rakan yang lain. So, ambil peranan secara aktif dalam mencipta ilmu dan pengalaman pembelajaran. Gunakan teknologi untuk membentuk pembelajaran, mendapatkan maklumat, pemikiran. So, cara macam mana you boleh gunakan teknologi? So, saya cadangkan dalam 4-5 orang dalam satu kumpulan, create Google Meet link dan share bersama kawan-kawan, bincang dalam kumpulan masing-masing. So, itu adalah di antara caranya. Dan bangunkan kecekapan bagaimana hendak mendapatkan, menyepadukan dan juga menggunakan pengetahuan untuk selesaikan masalah yang kita hadapi. Alright? So, bukan susah nak jadi susah, bukan senang nak jadi senang. Kalau usaha ada dilakukan, maknanya semua yang susah insya-Allah akan dapat dipecahkan. Baik, persekitaran pembelajaran pelajar PAK 21, saya juga sangat berharap pelajar ada sikap ingin tahu, bersemangat, berkongsi maklumat, ingin maju, ingin lanjutkan pelajaran, prihatin, bertanya, berdikari. So, ini adalah di antara satu persekitaran peranan pembelajaran yang belajar dalam dunia yang sebenar, dengan melakukan berbagai aplikasi, melakukan inovasi, sokong komuniti pembelajaran, dan juga kita juga boleh belajar dengan lebih fleksibel untuk mencapai objektif kita. Objektif kita apa? Objektif pelajar sekalian apa? Saya rasa objektif kalian adalah untuk mendapatkan sekeping saja selain daripada ilmu yang didapati setiap semester yang dilalui. So, teruskan usaha untuk belajar dengan cara lebih baik. Baik, syarat untuk melaksanakan PAK 21 ataupun rules, pursue learning. Create knowledge, ask questions, share information, be independent. Independent cara macam mana? Masuk online, masuk grup, masuk forum. Jangan bergantung dengan rakan. Jangan tanya dengan rakan, hello, nak masuk forum tak? Jom kita masuk sama-sama. No. Be independent. Self-management, uruskan diri sendiri. Dan juga sabar dan juga curious. To find out apa cara untuk selesaikan sesuatu isu. Right? So, humankind dalam teknologi juga sangat penting. So, bila ada dalam forum, saya ingatkan kepada pelajar, bila ada dalam forum, gunakanlah bahasa yang sesuai. Jangan gunakan bahasa yang kasar. Kalau perlu beri salam, hai, hello, assalamualaikum, apa khabar? Dan juga saya setuju dengan pendapat A. Contohnya, saya setuju dengan pendapat A. Saya sokong pendapat A sebab idenya sangat bernas. Itu adalah satu pujian pada kawan untuk meningkatkan motivasi diri. So, kita pun dah melakukan satu humankind yang sangat sesuai untuk era pembelajaran berbentuk digital ini. Sebab kita tidak bertemu, kita tidak berjumpa, kita hanya secara atas talian. So, saya harap semua pelajar, walaupun PAK 21 menggunakan teknologi ini dapat membolehkan kita dapat hate mail, boleh mendapat macam-macam scam dan sebagainya, tetapi bila kita berada dalam platform yang bersyarat ini, dalam platform pembelajaran ini, so kita gunakan cara yang betul, cara yang baik, hormat antara satu sama lain, dan sebaiknya jadilah pelajar yang ada kita punya sikap human kita yang lebih baik. So, kerangka PAK 21 perlu menjadi fleksi dan bijak menyesuaikan diri dengan berbagai peranan dan dalam berbagai bidang.
Dan institusi pendidikan berinovasi pantas, dan kaedah pengajaran dulu memang saya katakan tadi memang kurang sesuai dalam menyediakan pekerjaan untuk pekerja yang berdaya saing, sebab sekarang orang sudah jarang menulis menggunakan pen, tapi sekarang banyak menulis menggunakan keyboard. So itu adalah di antara contoh yang boleh kita katakan kita perlu berubah kepada mengikut peredaran semasa. So itu yang saya cadangkan. Dan identify your characteristic as a 21st century learner. Dalam modul ada soalan ini. Ini pun saya ambil daripada soalan. So tindakan semasa belajar. So ambil soalan ini dekat modul dan cuba tik ya benar ya, jika tandakan jika benar, dan daripada situ nanti dia akan beri tahu apa di antara karakter yang you ada. So ada ada beberapa soalan dekat sini. So bolehlah you ambil kira untuk melihat apa di antara ciri-ciri yang you ada sebagai pelajar PAK 21. So ambil peranan secara aktif dalam mencipta ilmu pembelajaran, gunakan teknologi untuk membentuk pembelajaran, dapatkan makluman, pemikiran yang perlu kreatif, kritis, dan perlu ada out of box, bangunkan kecekapan bagaimana hendak menyepadukan dan menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah, sebab kita nak elakkan plagiat. Kalau plagiat akan dikenakan denda, akan dikenakan penalti. So sebaiknya gunakan pengetahuan yang baru pada konteks yang berbeza, beri penghargaan kepada penulis yang memberi pendapat, gunakan secara tertib, ikut APA, format penulisan APA edisi yang ke-7. So apa yang pelajar dewasa perlu lakukan? Kalau di rumah bersendirian, kalau di institusi bersemuka dan juga dapat bimbingan langsung, dapat berbual, dapat berkenalan dan sebagainya. So ini adalah kerangka PAK 21. Saya ulang balik semula. Kemahiran pembelajaran, kemahiran metakognitif, kemahiran kerjaya dan kehidupan celik digital, itu adalah di antara kerangka kita sebagai pelajar. Kita kena celik digital, kita kena kemahiran pembelajaran, dan kita kena tahu apa inovasi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Mesti ada pemikiran, kemahiran metakognitif, dan mesti ada kemahiran kerjaya dan kehidupan. Baik, so untuk PAK 21, kalau kemahiran PAK 21 ini seperti yang dimaklumkan tadi ada 4K, tapi yang sebenarnya ada 2 lagi tambahan, 2K ataupun 2C, iaitu karakteristik dan juga citizenship, yang mana you akan dapat, pelajar akan dapat mengenal pasti 2 ciri ini lagi. Selain daripada kritis, kreatif, collaborative communication, pelajar juga akan dapat mengetahui tentang 2 lagi kemahiran 2C ataupun 2K dalam PAK 21 melalui tajuk GCED, Pendidikan Kenegaraan dan Global. Saya ulang balik semula, 2C yang baru adalah citizenship dan karakteristik. Bagaimana, apakah ciri-ciri untuk menjadi warga negara yang baik, dan bagaimana karakteristik kita dapat menentukan kita punya perjalanan sebagai rakyat ataupun warga negara baik. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Baik, so saya ulang balik semula. Peranan PAK 21, pelajar PAK 21 kena ada sikap ingin tahu, bersemangat, hasilkan ilmu, berkongsi maklumat, ingin lanjutkan pelajaran, dan prihatin, bertanya, dan juga berdikari dan ingin maju. Baik, so itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. So tengok sikit wajah saya macam mana. Saya dah senyum dah. So bermakna saya telah mengakhiri kuliah untuk hari ini. So kita akan berjumpa pada minggu akan datang. Minggu depan kita akan bersama secara bersemuka secara atas talian. So saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama dengan kalian hari ini, dan saya harap bahan-bahan video saya ini dapat membantu pelajar untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, apa yang sesuai dilakukan, dan apa yang terdapat dalam kandungan topik yang pertama. Baik, selebihnya sila baca modul, tambah baik
ada sikap ingin tahu apa itu peranan PAK21, so sila baca, sila dapatkan info. Dan sebagai pesanan akhir saya mohon pelajar masuk dalam Google, cari satu maklumat tentang PAK21, dan sila ambil beberapa perkataan daripada situ ataupun beberapa isi yang terkandung dalam itu, dalam artikel yang you serve itu, dan masukkan dalam forum. Right? So masukkan dalam forum. So semoga kita akan dapat berbincang mengenai tajuk yang sama pada topik 1. Right? So itu saja untuk hari ini. So sekian, terima kasih. So kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang secara bersemuka. So sekian, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.